warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay, semua orang dekat rumah masing-masing kan? Kan? Ke ada yang dekat tempat lain? Ada yang dekat luar ke? Senyap je. Kat rumah. Kat rumah. Okay, awak kena stay at home Sekarang pun kes masih tinggi lagi. Okay, so pagi-pagi ni saya takut macam ada lemau ke apa kan. So kita main sikit quiz. Sikit je. Nanti pun cikgu bagi link dekat Telegram. Itu quiz yang betul-betul lah yang nak bagi hadiah tu. So yang ni kita start dulu dengan warm up. Kita warm up mengenai pembelajaran yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, so awak nanti respon dengan bagi tahu jawapan dia apa je, okay? Ready semua? Ready? Okay, kita nombor satu ni. Okay, soalan dia. Pemboleh ubah bagi kepada dua, iaitu A pemboleh ubah A dan pemboleh ubah B, B pemboleh ubah malah dan pemboleh ubah manipulasi, C pemboleh ubah dengan nilai yang tetap dan pemboleh ubah dengan nilai yang berubah. Okay, awak rasa yang mana jawapan dia? C, okay. Tengok betul ke? Betul. Tanya. Tengok pula. Sekejap Tadi ada kawan warna masuk. Okay. Tengok dua pula. Okay. Kereta api ke Padang Besar Perlis akan tiba di stesen A dalam masa X minit. Apakah pemboleh ubah dengan nilai yang berubah dalam situasi ini? Okay. Apa jawapan dia? A ke B? Yang mana tu yang boleh ubah dengan nilai yang berubah, bukan tetap? Ke B? B. Apa kata B? Kenapa tak A? Kenapa B? Senyap dah? Sebab minit kan, minit. Kita pergi kat satu tempat tu tak semestinya betul 1 jam macam tu. Mesti macam berubah-ubah mengikut tempat jarak tu yang kita pergi kan. So, minit lah yang berubah tu. Okay, pula nombor 3. Suhaib membeli beberapa biji telur dan 2 kilogram tepung untuk digunakan sebahan untuk membuat kek. Manakah antara berikut adalah pemboleh ubah? Yang mana satu? Jisim tepung ke beberapa biji telur? Mana kelas? Mana? Kita tekan lain lah. So, kita buat balik nombor 3 ni. Okay. Jawapan dia apa? Cepat nak start dah ni, belajar. Jisim ke telur? Tepung ke telur? Telur. Tepung. Okay, ada jawab telur, ada jawab tepung Okay, kita tekan telur Kenapa telur? Okay. Jawapan dia telur. Sebab tepung tu dia dah 2 kilogram tau. Dia dah bagi tahu 2 kilogram. Maksudnya nilai tu dah tetap. Tapi untuk telur, dia cakap beberapa biji telur. Beberapa tu menunjukkan dia pemboleh ubah yang berubah. Okay. Okay, so tanya. Kita terus masuk untuk hari ni. Kita sambung lagi hari ni.
Okey, ini pembelajaran hasil dia yang kita nak capai hari ini. Kita nak menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pembeli upah diberi dan membuat perkaitan dengan situasi yang sesuai dengan tepat. Yang kedua, mengenal pasti sebutan dalam suatu ungkapan algebra. Seterusnya, menyatakan perkali yang mungkin bagi sebutan algebra dengan betul. Dan yang ketiga, mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tidak serupa dengan betul. Okey. So, bagaimanakah anda menentukan nilai ungkapan? Sebab yang sebenarnya kan yang kita belajar hari tu kan macam 3x plus 2y. 3x tambah 2y. So, kita nak tahu nilai dia macam mana kan? Nilai akhir dia tu. So, itu yang kita nak belajar hari ni. Nilai ungkapan suatu algebra ni dapat ditentukan dengan menggantikan pemboleh upah dengan nilai yang diberi. Pemboleh upah tu yang macam x, y semua tu lah. Okey, ni contoh yang kita nak tengok. Okey, semua orang fokus Diberi X sama dengan 6 dan Y sama dengan 3. Cari nilai bagi 5X tolak 2Y tambah 4. Dia suruh kita cari nilai. Dia dah bagi ungkapan 5X tolak 2Y tambah 4. Macam mana? Okey, cara dia macam ni. Okey, soalan dah bagi terang. X sama dengan 6, Y sama dengan 3. Sekejap ya. Okay, yang baru masuk, kita baru nak start belajar Sambung. Soalan dah bagi X sama dengan 6, Y sama dengan 3. Dan kita akan cari 5X tolak 2Y tambah 4. Okay, first step, langkah yang pertama ialah, okay, awak tengok ni. 5X tolak 2Y tambah 4. Okay. Lepas tu, daripada soalan ni, yang dia dah bagi ni, awak gantikan je. X ni gantikan dengan 6. Y ni pula gantikan dengan 3. Macam atas ni. Lepas tu, yang ni tambah 4. Salin je lah, tambah 4. Okay, lepas tu kita akan dapat 30 tolak 6 tambah 4. Lepas tu, jawapan akhir tekan kalkulator, awak akan dapat 28. Okay, senang ke susah? Senang tak kelas? Boleh? Okay. Okay, ni contoh dua yang ada situasi. Yang ni macam kena baca betul-betul, kena fahamkan soalan, lepas tu boleh buat lah. Okay, dalam kelas 1 rajin, 1/3 daripada murid lelaki ialah ahli taekwondo. Manakala 9 orang murid perempuan bukan ahli taekwondo. Tulis satu ungkapan bagi jumlah ahli taekwondo di dalam kelas 1 rajin. Yang kedua pula, jika kelas 1 rajin terdiri daripada 12 orang murid lelaki dan 16 orang murid perempuan, hitung jumlah ahli taekwondo di dalam kelas itu. Okey, idea-idea tak macam mana kita nak buat ungkapan ni untuk soalan ni? Mula-mula sekali kita kena buat apa? Ungkapan ni ada X kan? Dia ada huruf-huruf. X ke, Y ke atau apa-apa je lah yang awak nak pakai. Okay, kalau soalan macam ni, dia suruh kita tulis satu ungkapan. Okay, langkah dia yang pertama, kita akan umumkan, kita akan declare. Katakan bilangan murid lelaki sama dengan X. Kalau awak nak buat M ke, N ke, P ke boleh tak kisah. Okay, itu untuk murid lelaki. Lepas tu, murid perempuan pun kena tulis. Sebab dalam soalan tadi dia ada murid lelaki, dia ada murid perempuan. Sebab tu kita kena tulis dua-dua. Katakan bilangan murid perempuan sama dengan Y. Okay. Lepas tu baru kita buat ungkapan. Ungkapan dia macam ni. Sepatutnya jumlah ahli taekwondo dia, ungkapan dia macam ni lah cara dia. 1/3 X. X ni bilangan murid lelaki tambah dengan Y, bilangan murid perempuan. Dan kita akan tolakkan dengan 9. Okey, cikgu nak tanya. Kenapa kena tolak dengan 9? Refer balik soalan tadi. Kenapa kena tolak dengan 9? Sebab murid perempuan ada 9 orang. 9 orang yang bukan ahli taekwondo. Ya, betul. Thank you. Kita akan tolak 9 sebab ada 9 orang murid perempuan tu yang bukan ahli taekwondo. Sebab itulah kita kena tolak dengan 9. Okay? Sebab soalan nak jumlah ahli taekwondo je tahu.
Okey, itu untuk A. Okey, B pula macam mana? B macam yang cikgu ajar tadi yang mula-mula, contoh 1. Dia dah bagi tahu siap-siap, X ni murid lelaki sama dengan 12. Lepas tu murid perempuan Y sama dengan 16. Okey, jadi kita masukkan saja daripada equation ungkapan atas ni. Kita masukkan di dalam ni. Ni X, ni Y. 1/3 X, X ialah 12. Tambah dengan Y iaitu 16, tolak dengan 9. Okay, lepas tu tekan kalkulator. Awak akan dapat 4 tambah 16, tolak 9 dan jawapan akhir. Okay, jawapan akhir berapa? Cuba tekan kalkulator. Awak dapat berapa? Sebelas. 11. Okay, good. 11 orang ahli taekwondo. Okay. Boleh faham untuk yang ni? Untuk subtopik yang ni? Untuk first ni? Boleh Boleh kelas? Sebelum cikgu teruskan lagi. Boleh Boleh. Okay, good. Okay, sekarang ni kita nak try soalan ni. Okay, semua orang ready dengan kertas, buku latihan P pun boleh. Awak tulis cara awak nak jawab soalan ni. Tak salin pun tak apa. Okay, kita try . Azhar berumur 4P tahun. Adiknya pula adalah 3 tahun lebih muda daripadanya. Jumlah umur mereka ialah 21 tahun. Dan last kali yang dia nak, berapakah umur Azhar? Okay, Azhar 4P tahun, adik dia 3 tahun lebih muda. Jumlah kedua-dua Azhar dengan adik dia ialah 21 tahun. Okey, ungkapan dia macam mana? Macam mana kelas ungkapan dia? Okey, saya nak tanya untuk adik Azhar ni macam mana? Nak tulis? Dia kata 3 tahun lebih muda. Maksud lebih muda tu kena tolak ke kena tambah dengan Azhar ni? Tolak. Tolak, pandai. Okey. So 4P daripada Azhar ni kita akan tolak dengan 3. Okey, macam tu. Lepas tu dia cakap jumlah umur mereka ialah 21 tahun. Maksudnya 4P Azhar ni tambah dengan 4P tolak 3 untuk adik Azhar sama dengan 21 tahun. Okey. Lepas tu ni sana balik 4P tambah tolak. Tambah dengan tolak. Berapa? Tambah tolak. Dapat? Positif, negatif dapat? Tolak. Apa? Tolak dapat negatif. Okey. Tolak 3 sama dengan 21. 4P tambah 4P dapat berapa? Cik tahu tak cik nak tambah? 4P tambah 4P. 4P tambah 4P ni sama je dengan 4 tambah 4. Cumanya dia ada P je belakang dia. Okey, jadi berapa? 4P tambah 4P. 8P. 8P, very good. 8P. 4 tambah 4, 8. Lepas tu kita letak P kat belakang. Tolak 3 sama dengan 21. Okey, lepas tu letak 8P sama dengan, yang ni bila bawa ke sebelah akan jadi apa? Jadi tolak ke jadi tambah? Tahu tak? Okey, tolak ni bila dia pindah ke sebelah dia akan jadi tambah tau. Dia akan jadi perlawanan. Okey? Lepas tu 21 tambah 3 lah jadinya. Jadi 8P sama dengan 21 tambah 3 berapa? 24. 24, good. 24. Okey, lepas tu dia nak P. P sama dengan 24. Yang ni akan bawa ke bawah.
bahagi dengan 8. Okey, 24 bahagi 8 dapat berapa kelas? 3. 3. Okey, adakah ini jawapan akhir? Dah habis ke? Dah habis ke belum? P kita dapat 3. Sekarang ni dia nak umur Azhar. Umur Azhar ialah 4P ni. 4P tadi. Dan kita dah dapat P sama dengan 3. Okey, awak rasa? Dah habis ke belum lagi? Ada lagi yang kena buat? Belum habis sebenarnya. Sebab umur Azhar ialah 4P. Dan P tadi kita dapat 3. Maka awak kena masukkanlah. 4 kali dengan 3 dapat 4 kali 3 dapat berapa? Ingat Sifir? 12. 12. Okey, good. Jadi jawapan dia umur Azhar ialah 12 tahun. Ni macam tadi. Step by stepnya. Macam ni. Ni cara dia. Umur Azhar sama 4 kali 3 2.12. Okey, awak kena ingat. Kalau buat tu, awak kena baca balik soalan tu dia nak apa. Sebab macam ni kan, P dapat dengan 3. Bukan dia jawapan akhir. Ini jawapan akhir. Kena kalikan. So, kena alert, kena baca betul-betul dia nak apa. Okey? Okey, so kita nak masuk yang kedua. Apakah sebutan dan pekali dalam suatu ungkapan? Okey, dalam suatu ungkapan, contohnya ni 2x tambah 3xy. Okey, 2x ni ialah hasil darab nombor 2 dengan pemboleh ubah x. Okey, untuk 3xy pula ialah hasil darab nombor 3 dengan pemboleh ubah x dan y. Okey, kita tengok kat sini pemboleh ubah 2x. Okey, ni nombor, ni pemboleh ubah. Ni nombor pemboleh ubah. 2x dan 3xy ni disebut sebagai sebutan algebra. Ingat kalau yang ada x, kalau yang ada huruf dan ada nombor, dia ialah sebutan algebra. Okey, kita tengok contoh. Kenal pasti bilangan sebutan dan sebutan algebra daripada ungkapan algebra berikut. Okey, diberi x tambah 2x. Okey, bilangan sebutan dia berapa? Ada berapa bilangan sebutan dalam ni yang awak nampak? Saya dah highlight dah. Okey, sebenarnya bilangan sebutan ni kita ambil, kita tak tengok dia punya operasi tau. Kita macam abaikan sekejap. Kita abaikan sekejap, lepas tu kita dapatlah bilangan sebutan dia 1, 2. Okey, lepas tu sebutan algebra yang ada kat sini ialah x dan 2x. X, 2x. Okey, ingat kita abaikan sekejap je dia punya ni sebutan. Lepas tu kita tengoklah ada berapa. Boleh faham? Okey, kita tengok untuk soalan yang kedua pula. Okey, bilangan sebutan dia ada berapa yang awak nampak kat sini? 3. 3. Okey, good. 1, 2, 3. Nombor pun dikira ya. Okey. Sebutan algebra yang ada kat sini ialah 2F, 3G dan 8. Okey, yang ni kita abaikan sekejap. So, kita kira ada berapa dan kita senaraikan. Okey, yang ni pula. Ni ada berapa bilangan sebutan? Ada berapa kelas? 4. 4. Okey, betul. 1, 2, 3, 4. Okey, bilangan sebutan dia ada 4 dan sebutan algebra dia ialah x kuasa 2, y per 3, 7z dan 2. Okey, macam tu. Okey, suatu sebutan algebra ni kita boleh tulis sebagai hasil darab pemboleh ubah dan faktornya. Contohnya ni, 3x ni ialah faktor lain bagi pemboleh ubah y. Maka 3x ialah pekali bagi pemboleh ubah y. Yang ni pula 3y ialah faktor lain bagi pemboleh ubah x. Maka 3y ialah pekali bagi pemboleh ubah x. Okey, ni pun pemboleh ubah lah. Okey, kita tengok yang ni. Okey, kena pasti pekali bagi setiap sebutan algebra yang berikut. Okey, dia beri dah soalan ni sebutan algebra dia ialah
9W X Y Z. Okey. First kali yang dia minta ialah perkali bagi Y. Okey, cikgu ada tips kat sini. Bila dia minta macam ni, perkali bagi Y kan? So daripada sini, awak cuba potong. Okey. Bila potong ni, kita tinggal ni kan 9W X Z. So itulah jawapan dia. 9W X Z. Okey, yang ni pula kita try. Perkali bagi XY. Okey, untuk ni. XY. So kita potong X dengan Y. Tinggal berapa? Apa yang ada tinggal? Tinggal apa kelas? 9WZ. Ya, betul. 9WZ. Okey, kalau ini pula perkali bagi Y dan Z. Okey, Y dan Z. Y dan Z. So tinggal ni 9WX. 9WX. Okey. Okey, yang ni pula. Negatif 2/5 NXYZ. Perkali bagi Y. Okey, perkali bagi Y. So, yang tinggal apa kalau yang ni? Negatif 2/5 NXZ. NXZ. Okey, good. Okey, yang ni. Yang kedua pula, perkali bagi XY. Negatif 2/5 Z. Okey, good. Okey, yang ni. Last kali, perkali bagi YZ. Negatif 2/5 NX. NX. Okey, good. Bagus. So, ini jawapan yang tadilah. Okey, last kali. Ya Allah. Okey, apakah sebutan serupa dan sebutan tidak serupa? Okey, awak tengok kat atas ni. Perhatikan satu-satu raja ni. Negatif 2M dan 3/7M. PQ per 3 dan 6.9 PQ. 6AB dan 7BA. Yang ni 5K kuasa 2 dan negatif K kuasa 2. Okey, pasangan sebutan dalam raja di atas mempunyai pemboleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Kejap Okey. Dia sebutan kat atas ni dia ada pemboleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Okey. Tengok ni. M. Kuasa dia kalau tak ada tulis, maksudnya dia kuasa 1 tau. Okey. Yang ni PQ. AB, BA. Macam ni. AB dengan BA sama ke tak sama? Tak. Okey, sebenarnya untuk sebutan algebra ni, untuk topik ni, dia sama AB sama dengan BA. Sebab itulah cikgu kata ni sebutan serupa. Samalah MN sama dengan NM. Kalau X, Y, Z dengan Z, Y, X pun sama. Asalkan dia huruf dia ni ada sama. Okey, susunan tu tak kisah. Dia still sebutan serupa. Okey, ni pula. K squared dan K squared. Sebab itulah sama. Okey, pasangan sebutan ini dikenali sebagai sebutan serupa. Okey, kita tengok pula kalau sebutan tak serupa. 2V, 2W, 5XY, negatif YZ, 9X squared, 8X, 3M kuasa 2N dan 1/4M N kuasa 2. Okey, pasangan sebutan raja di atas tidak mempunyai pemboleh ubah yang sama. Tidak mempunyai pemboleh ubah sama dengan kuasa yang sama. Pasangan sebutan ini dikenali sebagai sebutan tidak serupa. Sebab memang jelaslah, kita tengok VW, XY, negatif YZ. Ni X kuasa 2, ni X. Kalau kuasa 2 dengan yang tak ada kuasa, iaitu ni 1 dia tak sama Yang ni M kuasa 2N, yang ni M N kuasa 2. Nampak ya beza dia? So ni sebutan tidak serupa. Okey, kita try ni. Okey. Tentukan sama ada setiap pasangan sebutan algebra ni ialah serupa ke tak serupa. Okey, untuk nombor 1 ni, cikgu nak tanya, serupa ke tidak?
Serupa. Serupa. Serupa, kita tengok. Okey, betul. Pandai. Okey, ni pula 4K dan 0.1L. Serupa ke tidak? Ya betul. Tak. Okey, betul. Sebab memang nampaklah K dengan L ni lain. K ni pula 5MNOP dan 7N. Serupa. Serupa. Okey, serupa ya. Walaupun susunan dia tak sama. Dia masih serupa. Yang ni pula 4Y dan -9Y. Serupa. Serupa sebab sebutan dia sama. Okey, yang ni pula M kuasa 2 dan 2M. Tidak serupa. Serupa ke tak serupa? Kenapa saya dengar serupa tadi? Tak serupa. Ya, tidak serupa sebab kuasa dia berbeza. Ni 2, yang ni 1. Okey? So kita dah sampai hujung. Sebelum kita nak masuk, lepas ni kita Telegram tau. Nanti cikgu buat voice chat. Ni kerja rumah awak. Kerja rumah awak akan dilengkapkan muka surat 51 dan 52. So, nanti dah buat tu, dah siap. Awak snap, awak PM cikgu, okey? Lepas ni cikgu nak ada briefing sikit pasal checkpoint 1 yang awak kena buat. Sebab tu kita nak buat voice chat. Okay, so jom kita jumpa kat voice chat. Dah boleh end.